عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. Tuan Imam, para Bilal, tuan-tuan, puan-puan yang rahmat Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, memuji-muji Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk dan patuh segala perintah-perintahnya dan berabdi hanya kepadanya semata-mata. Lalu berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, rasul pilihan dan rasul akhir zaman. Dan kita lanjutkan selawat dan salam juga kepada para isteri baginda, para keluarga baginda, para mukminin mukminat yang mengikuti mereka itu dengan hidayat sehingga hari kiamat. Nah, pada petang ini sementara kita menunggu waktu Isya, saya akan share ataupun berkongsi beberapa maklumat dalam ataupun dari kitab Riyadhus Salihin dalam bab Tahrimul Kibr wal I'jab, iaitu dalam bab yang ke-72 berkenaan dengan bab haram takabur dan ujub diri. Hadis yang pertama yang perlu bacakan di sini ialah wa anhu qal, itulah daripada Rasulullah qal, daripada Abu Sa'id Al-Khudri qal Rasulullah qala Allah azza jalla al-'izzu izari wal kibru ridai faman yunazi'uni 'adzabtu. Rasulullah SAW telah bersabda, berfirman Allah Ta'ala Azza wa Jal, al-'izzu izari, kemuliaan itu ialah izari. Izari ini dia dalam bahasa Arab panggil selempang lah, selendang. Ridai, izari. Okey. Jadi dia ada dua. Dia ada, kalau kita izar ini macam kain. Kalau kita pakai ihram tu, yang bawah dipanggil izar, yang atas yang kita buat lilit tu dipanggil rida. Jadi al-'izz ataupun dalam kalimah lain digunakan al-kibriya'u ridai. Kesombongan itu, kibr itu ataupun takabur itu adalah kainku. Wal kibriya uridai, dalam hadis yang tempat lain dipanggil wal azamatu izari, dan sombongan kebesaran itu adalah ridai, selendangku. Faman naza'ani, sesiapa yang mencabutnya dariku, azabtuhu, aku akan seksa dia. Dalam hadis yang lain pada Abu Hurairah disebut, faman naza'ani wahidan minhuma qadhaftuhu finnar, sesiapa yang mencabut salah satu daripada keduanya, maka aku akan campak dia ke dalam neraka. Itu diriwayat daripada berbagai cara, berbagai jalan. Ada yang kata azabtuhu, aku azabkan dia. Ada juga yang kata wa qasamtuhu, aku qasamtuhu maknanya aku cabutnya, ataupun aku sumpahkan dia. Wal ada alqaituhu, ada riwayat lain alqaitu, aku campak kena fi jahannam, dia neraka jahannam. Ada yang riwayat lagi wa adkhaltuhu jahannam, dan aku masukkan ke jahannam.
Dan ada riwayat lagi, wa alqaituhu finnar, dan aku akan campakkan di dalam neraka. Asalnya semua hadis sahih belaka yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, dan semuanya ini sahih seperti disahihkan oleh Al-Albani. Nah, pokoknya kebesaran, kesombongan, kemuliaan ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik orang lain. Oleh sebab itu Allah Taala ni amat besar kibriya dan azamahnya, kemuliaannya itu. Nah, kalau kita perhatikan dalam aspek kesombongan ini, manusia biasanya melakukan 3 kesombongan besar dalam kehidupan mereka. 3 kesombongan besar. Yang pertama ialah kesombongan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesombongan yang tidak ada tolok bandingnya. Betapa besarnya kesalahan yang dilakukan seorang apabila dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong dalam arti kata tidak mematuhi segala perintah Allah Taala, menyalahi segala apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sombong dengan Allah. Bahkan ada yang sombong kepada Allah ini mengaku jadi Tuhan pun, seperti Fir'aun. Heranlah segala makhluk, termasuklah atau heranlah segala iblis dan jin dengan gelagat Fir'aun yang mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Namrud dan sebagainya. Ada yang sombong terhadap Allah Ta'ala sampai tak mengaku Allah ini sebagai Tuhan dia. Maya pada yang begini indah cantik dinafikan ada orang yang membuatnya. Segala sesuatu kalau kita lihat segala sesuatu ada yang membuatnya, ada yang memiliknya, ada yang mengurusnya. Kita lihat meja kursi, kita ingat pada tukang yang melakukannya. Kita ingat workshop, tentulah mana ada orang yang membuatnya. Kita lihat kereta, kita ingat Proton, kita ingat kilang kereta, kita ingat tengok Honda, ingat Jepun, Mercedes, ingat Jerman dan sebagainya. Begitulah kehidupan alam manusia. Tapi orang sombong pada Allah Ta'ala, lihat alam ini pun tidak berasa ini ada miliknya, ada yang menguruskannya. Kita kan dalam hidup kita berlaku sikit pun mesti kita dah tahu apa sebenarnya buat, apa sebenarnya berlaku. Kalau daun pintu tertutup pun kita kata tertutup, mesti kata angin. Angin. Masakan pokok bergoyang tanpa angin, kita, dan itu pepatah kita, maknanya bila berlaku satu benda, bila ada satu benda, ada yang melakukannya. Itu ialah tabiat manusia. Tabiat manusia. Tabiat manusia. Bahkan kalau kita lihat pintu, kadang tiba-tiba tertutup. Angin tak, ribut tak, kadang-kadang tertutup. Apa kita kata? Apa dalam hati kita? Apa pandangan kita? Oh, ini ada makhluk halus. Maknanya akhir sekali kita akan mengaku ada satu benda lain, ada benda yang melakukannya. Apa pun di situ. Tapi oleh kerana kesombongan, maka ada orang tidak mengaku adanya Allah Ta'ala. Tapi hakikatnya sebenarnya dia tidak terfikir fikirannya suatu benda pun yang berlaku ini kecuali ada yang mengaku. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati la yaqulunna Allah. Kalau ditanyakan kepada mereka, orang kafir, orang ateis ni, siapa yang menjadikan langit dan bumi ini? Nascaya mereka kata Allah, mana satu kuasa yang melakukan. Dalam surah lain, istaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa wajahadu biha wastaiqadatha anfusuhum
zulman wa 'uluwa. Wajahadu biha, mereka ini engkar dengannya, iaitulah dengan penciptaan langit dan bumi dan hukum hakam. Wastaiqanatha anfusum, tetapi jiwa mereka yakin akan benda itu berlaku, ada, sepatutnya begitu. Zulman, kerana zalimnya ia terhadap dirinya, wa 'uluwan, betapa sombongnya dia kepada Allah Ta'ala ataupun kepada makhluk. Nah, itu kesombongan Allah Ta'ala. Yang kedua, ataupun kalau kita nak sebut sekali lagi pasal kesombongan ni, termasuklah kesombongan itu ialah syirik. Syirik itu sombong, maknanya di samping menyembah Allah ada lagi yang disembah. Di samping mengatakan Allah itu berkuasa, ada lagi benda-benda lain yang dianggap berkuasa dan boleh menentukan nasib, boleh menentukan baik dan buruk, boleh menentukan manfaat dan mudarat. Itu syirik. Dan beribadat selain Allah, enggan beribadat Allah, itu ialah sombong Allah. Nah, yang kedua, sombong terhadap Rasulullah. Ini tabiat manusia yang kedua, sombong kepada Allah. Sombong kepada Allah. Yang kedua adalah sombong kepada Rasulullah SAW, iaitulah dengan tidak mengikut ajaran yang dibawa oleh mereka dan tidak beriman kepada mereka, kepada Rasulullah. Itu sombong. Nah, kita yang tak tengok Rasulullah ni pun kita boleh percaya beriman dengan Rasulullah. Kadang-kadang oleh kerana hidayah ni, yang dah beriman pun, dah tengok Rasulullah pun masih lagi ingkar, masih lagi sombong. Dalam sejarah, orang menolak Rasulullah SAW ini, kita perbincang ini kepada Rasulullah yang menolak Rasulullah SAW ini dalam sejarah semasa hidup baginda Rasulullah SAW dan para khulafa ar-rasyidin disebutkan dalam banyak tempat, dan saya mengutip daripada beberapa tempat, ada 6 orang. Ini saya petik daripada Al-Bidayah wa Nihayah oleh Ibn Kathir yang wafat pada tahun 774, maknanya kurun yang ke-8 Hijrah. Dan begitu juga dari Tarikh At-Tabari, Ibn Jarir At-Tabari yang wafat pada tahun sekitar 310, di awal sikit. Nah, orang yang pertama yang disenaikan lebih kurang ada 6 orang yang mengingkari Rasulullah SAW. Zaman mengaku jadi Nabi, bukan saja mengingkari Rasulullah SAW, mengaku jadi Nabi macam Rasulullah. Ada setengah tu bila Rasulullah kata la nabiyya ba'di, tidak ada, la itu maknanya tidak ada Nabi selepasku. Tak ada Nabi selepas, maknanya Rasulullah isytiharkan, lepas pada Nabi ni, lepas pada aku ni tak ada dah Nabi, semuanya kena ikut aku, maka syariat aku ini akan kekal sehingga hari kiamat, meliputi semua zaman, meliputi semua kaum yang akan timbul sehingga hari kiamat. Itu pengisytiharan Rasulullah SAW, diisytiharkan oleh Allah. Dan Rasulullah menyebutkan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi Nabi selepasku. Bila tak ada Nabi, tak adalah Rasul, kerana Rasul itu keluar daripada Nabi-Nabi. Tak perlu dah cakap la Rasulah ba'di, tak ada Rasul lepasku, kerana Nabi Rasul itu keluar daripada ataupun daripada Nabi-Nabi Rasul itu. Jadi la Nabi ba'di, tidak ada Nabi. Ada yang mengaku pula la Nabi, la tu dia tak kata tidak ada, dia kata nama aku la Nabi, la ialah Nabi selepasku. Dia pergi terjemah tu, dia kata la tu bukan la tu tidak, tapi la tu ialah nama aku la lah. La ni
Rasulullah dah kata, Nabi dah kata dah, la tu Nabi siapa dia? Akulah. Begitulah. Dia putar belik pula. Jadi daripada 6 orang tadi yang mengaku yang mengaku jadi Nabi di zaman Rasulullah lagi dan di zaman para khalifah Rasyidin, pertama ialah Al-Aswad Al-Ansi. Nama dia Al-Aswad. Dia mengaku sebagai Nabi. Dia duduk di Yaman sana. Ni dia jadi Nabi pada akhir-akhir hayat Rasulullah SAW. Dia murtad pada agama Islam, mengaku mendapat kenabian. Dia juga menjadi orang pertama yang murtad pada zaman Rasulullah SAW. Maknanya orang yang pertama pendusta salah. Yang kedua Thuwaibah, Thulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Ini Nabi palsu lah. Tapi akhir sekali dia bertaubat dan kembali kepada Islam dan menjadi Islam yang baik. Jadi dia bertaubat tu masa Khalifah, kata silap saya, Khalifah Umar Al-Khattab. Dia bertaubat. Mula-mula dia mengaku jadi Nabi, lepas tu bila dia soal dan sebagainya dia tak boleh jawab, akhir sekali dia mengaku balik dia bertaubat. Mula-mula dari Islam dah, lepas tu dia masuk murtad, mengaku jadi Nabi dan balik pada Islam. Alhamdulillah lah dia. Yang kedua, yang ketiga Musailamatul Kadzdzab. Ini masyhur sekali lah. Ramai ataupun banyak orang cerita tentang Musailamatul Kadzdzab ini. Kadzdzab ini maknanya teramatlah pembohong. Kalau kadzibah tu bohong, kadzib orang yang membohong. Kalau kadzdzab ini pembohong besar. Itu kepala bagi segala pembohong, itu kadzdzab. Ini kadzdzab ini, Musailamatul Kadzdzab ini timbul selepas kewafatan Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW memerangi Musailamatul Kadzdzab ini, dan dia terbunuh dalam peperangan, dan peperangan itu disebut sebagai satu peperangan, dan yang membunuhnya ialah Wahsy bin Harb. Wahsy ini, ingat Wahsy di situ, Wahsy dalam perang Uhud, dia telah membunuh pak saudara Nabi, ya. Ini tapi akhir sekali dia bertaubat. Dia bertaubat dan masuk Islam. Masa dia membunuh tu dia kafir, dia belum Islam. Tapi akhir sekali dia masuk Islam dan dia bertaubat. Dia bertaubat. Sebab itu ada hadis Rasulullah, al-qatil wal-maqtul fil jannah. Orang yang membunuh dan orang dibunuh dalam syurga. Ini orang yang dibunuh dan bunuh ni, ya, dalam syurga. Tapi Rasulullah sebut Wahsy masa hidup dia, Wahsy, kau pergi jauh-jauh lah, aku tak nak tengok kau. Rasulullah pun kadang-kadang rasa sedih dia, rasa teringat dia dalam peperangan itu dan terkorban di bapa saudara dia. Jadi itu yang dia jadi trauma lah, sehingga disebut kepada Wahsy sebab pergi jauh-jauh. Yang keempat, Sajjad bin Al-Harith Al-Taghlabiyah. Sajjad binti Al-Harith, perempuan. Orang perempuan pun mengaku jadi Nabi juga. Aduh. Mengaku jadi Nabi. Perempuan. Nama dia Sajjad. Yang Sajjad yang lari itu perempuan ke lelaki? Tak tahu. Ini Sajjad perempuan binti Al-Harith. Dia belah Yaman juga, belah-belah situ juga. Akhir sekali dia sama dengan tu, dia jumpa dengan Musailamatul Kadzdzab. Dan Musailamatul Kadzdzab seru dia supaya percaya kepada Musailamah.
akhir sekali dia mengaku jadi Nabi. Sajjad ini akhir sekali dia percaya dengan Musailamah al-Kadzdzab jadi Nabi. Dia dah Nabi dah, percaya kenabian Musailamah al-Kadzdzab pula. Dan sampai diceritakan dalam sejarah, Sajjad ni kahwin dengan Musailamah al-Kadzdzab, mengaku dia jadi Nabi. Lepas tu percaya pula kepada Musailamah al-Kadzdzab sebagai Nabi, akhir sekali kahwin. Tapi alhamdulillah akhir sekali Sajjad ini setelah kematian Musailamah al-Kadzdzab telah dibunuh, maka dia kembali kepada Islam. Dia balik kepada Islam, alhamdulillah. Yang kelima, Al-Mukhtar bin Ubaid Al-Thaqafi. Al-Mukhtar bin Ubaid ini Al-Thaqafi adalah Nabi palsu yang muncul pada masa zaman tabi'in. Awalnya dia berpura sebagai seorang Syiah dan berhasil banyak pengikut. Setelah itu dia mengaku menerima wahyu dari Jibril. Akhir sekali dia mula-mula dia ikut Syiah. Masa tu dah akhir tabi'in ini dah jauh dia lah. Jadi lepas tu dia mengaku ni wahyu dari Jibril, dan dia pun mati dibunuh dalam satu peperangan. Yang keenam, Al-Harith bin Sa'id Al-Kadzdzab. Awalnya memperkenalkan diri sebagai seorang ahli ibadat di Damaskus. Dia di Damaskus ataupun Dimashq, Syria hari ini. Setelah itu ia mengaku sebagai Nabi. Tapi dia akhir sekali dibunuh, dihukum bunuh oleh Khalifah Malik bin Marwan. Khalifah Malik bin Marwan menghantar orang untuk membunuh dia kerana dia telah murtad, kerana mengaku jadi Nabi dan sebagainya. Dan banyak dalam buku-buku ceritakan orang yang sombong begini. Zaman-zaman sekarang pun memang ada. Di antaranya Qadiani, Ghulam atau Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Ni jadi mengaku jadi Nabi kan. Kalangan orang Melayu pun ada jadi Nabi. Jadi itulah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan sebelum berlaku kiamat, dia kata ada 30 orang yang mengaku jadi Nabi. Ada 30 orang. 30 orang. Ada 30 orang mengaku Nabi sebelum kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Umar Al-Khattab dan Rasulullah SAW. Menjelang hari kiamat terdapat 30 pendusta yang mengaku Nabi. So dalam satu ayat menceritakan bahawa Rasulullah dah sebut dah, orang akan ada di kalangan orang ni yang mengaku jadi Nabi selepas pada Rasulullah. Dan Rasulullah menyebutkan nombornya 30. Dan ada hadis-hadis yang lain yang menceritakan tentang 30 orang ini, seperti yang disebutkan oleh dari Abdul Jalas Ali radhiyallahu kata kepada Allah dan sahabat, dia kata pun menjelang kiamat terdapat 30 pendusta yang mengaku jadi Nabi. Itu juga. Naam. Yang keempat ataupun yang ketiga, sombong terhadap makhluk. Ini satu lagi kesombongan. Tadi kalaupun kita tidak sombong kepada Allah dan kita tak sombong kepada Nabi, tapi mungkin kita boleh jatuh kesombongan kita kepada makhluk Allah, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada makhluk-makhluk yang lain. Oleh sebab itu dalam Islam tidak dihalalkan membunuh setengah binatang. Tak semua binatang perlu kita bunuh. Yang bahaya saja ada, saya tak bawa hadis-hadis itu, tapi ada setengah binatang saja yang diharuskan membunuh, sunat dibunuh, tapi kebanyakannya tidak boleh diganggu. Dan kita mesti menghormati walaupun binatang. Satu kali Nabi Allah Ibrahim
sedang duduk makan-makan dan berbual-bual dengan para pengikut dan para sahabat dia. Lalu datanglah seekor anjing, terjelir-jelir dan nak makan. Lalu Nabi Allah Ibrahim bagi makan. Lalu Nabi Allah Ibrahim sebut kepada anjing itu, izhab anta, pergi engkau. Maknanya dia address, dia sebut anjing ni engkau, macam kau kawan. Maknanya dia hormat. Bila ditanya oleh para sahabat dia, mengapa kamu sebut enta per anjing ni? Awak, engkau, mengapa? Nabi Allah Ibrahim menyebutkan, kita tidak boleh sombong kepada binatang walaupun dia seekor anjing. Jangan kita menghina. Kita tak suka dia, tak boleh bergaul dengan dia, tak boleh sentuh dia, takut pada itu cerita lain. Tapi namun menghina dia adalah tidak daripada ajaran Islam. Sehingga kesombongan kita ke makhluk, terutama kepada manusia lain ini, tak boleh kita berjalan dengan cara orang tengok lagak yang sombong. Haram. Firman Allah, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan muka bumi dengan berlagak. Innaka lan takhriqal ard, engkau tidak akan dapat menembusi, mencarikan bumi. Walan tablughal jibala tula, dan kau tidak akan sampai tinggi setinggi bukit. Begitulah ibarat yang disebutkan dalam surah Isra ayat 37, betapa kita tidak boleh tunjuk kesombongan. Cara jalan kita pun tidak boleh tunjuk kesombongan. Sekali Rasulullah SAW dalam satu peperangan, kata silap saya, dalam peperangan Uhud, Rasulullah hunus pedang dia, dan pedang ni biasa diikat dengan kain dia lah. Hunus pedang dia, lalu bertanya para sahabat, siapakah yang dapat menggunakan pedang ini dengan hak? Lalu sahabat keheranan, keliling keheranan. Lalu datanglah Abu Dujanah. Abu Dujanah datang, lalu jawab, ya Rasulullah, aku boleh menjalankan, aku boleh memberikan pedang ini haknya. Lalu Rasulullah memberi pedang itu kepada Abu Dujanah. Lalu Abu Dujanah bagi balik kain yang Rasulullah balut pedang itu, dia ambil kain dia balut. Agaknya simbol-simbol apa ya, kepunyaan ke apa semua tak tahulah. Orang Arab dia macam tu masa nak perang, dia guna kain. Lalu dia ambil pedang tu, dia berjalan berlagak. Kalau kita kata sombong, action lah ya. Kalau saya boleh bayangkan macam apa ya, agaknya macam kalau kita tengok filem cowboy itu, macam dia nak draw kan, berlagak macam tengah jalan, mungkin macam tu lah kot, kalau kita boleh imagine kan. Lalu Rasulullah bersabda, gaya ini haram kecuali di tempat ini. Maknanya Rasulullah sebut, jalan macam gitu, macam Abu Dujanah buat tu haram kecuali di tempat ini, iaitu di tempat nak perang. Takkan nak jalan lembik-lembik, takkan nak jalan nak nampak macam tengok pun dah kalah dah, macam orang dah kalah dah, tak boleh dah. Menunjukkan bahawa sebenarnya kita kena berjalan secara terhormat, tak boleh secara berlagak, dan tak boleh pula secara yang orang kalah perang, tak boleh pula. Satu kali Umar radhiyallahu anhu jumpa orang nak pergi masjid dengan jalan tu macam orang sakit. Dia sehat, dia muda, tapi jalan dia tu
macamlah hina sangat jalannya, tunduk ke macam mana tak tahulah, tapi macam bongkok, hina sangat jalannya, tidak tegak. Lalu Umar panggil, wahai si Fulan. Lalu ditanyakan kepada, kamu sakit ke? Tak. Habis, apa kena kamu jalan macam ni? Rasulullah melarang pemuda itu jalan begitu. Lalu dia tepuk punggung, jalan betul, jalan tegak. Itulah. Lalu orang itu pun berjalan dengan keadaan biasa. Maknanya kita ni nak jalan sombong sangat, nak pandai kata je dengan sombong, jalan tidak boleh. Tapi dengan menghina diri pun dilarang dalam Islam sebenarnya. InsyaAllah. Nah, kita ada masa sikit lagi. Biasanya kesombongan kepada makhluk ini, terutama kepada orang lain ini, ialah kerana 6 perkara. Boleh berlaku kesombongan ini terhadap seorang apabila kita merasakan diri kita ni ada 6 perkara ni, ataupun salah satu. Pertama, orang berilmu. Ini penyakit orang ilmu, penyakit orang ada orang alim, penyakit orang tu lebay, penyakit orang ni, orang berilmu, bangga dengan ilmu dia, tak mau kalah, kan? Ini pun banyak dilihat dalam masyarakat. Cara cakapnya macam dia seoranglah alim, mengaku alim. Orang mengaku alim ni lah yang kadang-kadang yang tak alim. Kadang-kadang ada mengaku alim, alimnya kerana kitab banyak, kitab aku banyak. Kitab dia sebenarnya al-ilmu, orang Arab kata al-ilmu fi sudur laisa fi sudur. Ilmu itu ialah di dada, bukan dalam kitab. Kalau kitab memang semua alim beli kitab tu, alim. Yang kedua, kerana keturunan. Boleh jadi sombong juga. Ramai orang ni sombong kerana keturunan. Saya ni keturunan bagian saya ni baka saya daripada sana, macam-macam. Saya ada pangkat depan, ada macam-macam. Ini tak payahlah kita sebut. Nanti ada pula yang terasa keturunan ramai. Bercerai-berai pun kerana keturunan. Bahkan yang berlaku hari ini pun, yang berlaku hari ini krisis Israel Hamas ini pun lah kerana keturunan. Orang Israel, orang Zionis ini, orang Israeli mengaku diri dia lah, orang keturunan dia lah yang paling baik. Orang lain ni second class, subhuman. Dalam Talmud memang orang lain ni macam binatang, macam apa dia, tak ada harga. Dia lah keturunan yang mulia. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Oleh sebab itu, siapa saja yang menghalang hasrat dia, dia akan tentang habis, tak kira. Ini yang berlaku. Resist. Paling resist hari ini. Keturunan dia, baka dia, ini. Bila resist, banyaklah. Sebenarnya resist ini adalah kehidupan dalam diri kita. Resist ini bukan dengan orang lain, dengan diri kita, anggapan diri kita. Kalaupun tak ada pendatang satu negara, kalau mereka ini mau dalam diri mereka resist, merasakan dia yang lebih besar, dia yang lebih utama dan sebagainya, pun banyak berlaku. Di Syria semua orang Islam belaka, bangsa Arab belaka, tapi perang juga. Pasal apa? Resist.
Mana dalam diri dan pemikiran dia tu. Pakistan bergolak tak habis-habis. Bukan satu bangsa saja. Pun perang saudara, kerap berlaku perang saudara. Jadi apa? Kerana rasis, kerana merasakan keturunan tu. Keturunan dah satu keturunan. Ada kabilah pula dalam tu. Ada suku kaum pula. Jadi itu yang tak habis-habis. Kalau kita rasis, inilah jadinya. Keturunan. Yang ketiga, kerana rupa paras, merasa diri cantik dan sempurna. Ini pula di antara perkara yang boleh menjadikan sombong. Yang keempat, kuasa. Ini biasalah, merasakan diri terpengaruh, berpangkat, ada kuasa, ada pengaruh. Merasakan diri kita mempunyai pengikut yang besar, mereka berirangan, kita boleh buat apa saja terhadap orang tu, orang ini, kita berkuasa, kan? Yang kelima, kerana harta. Ini bermegah dengan harta, dengan keturunan, dengan harta. Ini mainan dunia belakalah. Yang keenam, merasakan diri kita banyak kawan. Ini pun maknanya banyak kawan pun rupanya termasuk dalam perkara yang menyebabkan seorang itu boleh jadi sombong. Banyak kawan pun rupanya termasuk dalam list juga. Merasakan diri paling hebat kerana ramai kawan. Yalah, bila ramai kawan ni, ramailah tukang-tukang ampu, ramailah tukang-tukang jack, tukang-tukang kipas, tukang-tukang sokong, penyokong ramai, pengikut-pengikut ramai, terutama yang kawan-kawan kita kawan besar-besar. Kawan kita Tok Penghulu, Tok Penggawa, kawan kita DO, kawan kita YB, kawan kita datuk-datuk, datin-datin, circle kita orang berhormat. Jadi boleh menjadi kita sombong, boleh membawa kita menjadi sombong dengan orang lain. Dan itulah di antara perkara yang perlu kita beringat dalam diri kita. Walaupun kita tidak sombong dengan kesombongan yang pertama, adalah sombong kepada Allah. Mungkin kita alhamdulillah. Mungkin yang kedua juga, sombong Rasulullah pun kita tidak, kita hormat. Tapi sombong yang ketiga ini, iaitu sombong terhadap makhluk Allah, terutama kepada manusia lain, ini mungkin boleh terjadi bila-bila masa sahaja kalau kita tidak mengikhlaskan diri kita kepada Allah SWT semata-mata. Perlulah kita ingat bahawa kesombongan itu ialah kepunyaan Allah SWT. Kebesaran itu kepunyaan Allah Ta'ala. Allah lah Ta'ala yang mempunyai wewenang yang mutlak ke atas segala sesuatu. Kita ni hamba yang hina dina, dan di sisi Allah makhluk ini sama sahaja. Setiap orang dalam dunia ini mempunyai chance yang sama, mempunyai peluang yang sama untuk masuk surga. Kadang-kadang kita orang miskin, kita rasa kita kuranglah peluang nak dapat masuk syurga. Tengok orang kaya-kaya pergi haji, pergi umrah tiap-tiap tahun, umrah tiap-tiap tahun, maka banyak can dia dapat, pahala besarlah peluang dia masuk syurga. Sebenarnya kita pun tidak kurang peluang kita untuk masuk syurga dan dapat pahala. Kadang-kadang cara depan mata pun kita tak hirau nak buat. Duk kerja yang Allah sedihnya tak dapat pergi umrah, kita tak ada duit, kita kan, tak dapat pergi Raudah, tak dapat pergi Raudah, dia kata kita tak dapat banyak. Sebenarnya majlis ilmu ini Raudatun min riyadil jannah. Duduk dalam majlis ilmu ni pun Raudatun min riyadil jannah,
seolah-olah kita duduk dalam taman daripada taman syurga. Tak dapat pergi yang Madinah, berebut-rebut orang nak pergi Madinah, tapi majlis ilmu tak ada orang nak berebut pun. Padahal kelebihannya sama dah dengan taman-taman syurga. Disebut taman syurga juga oleh Rasulullah SAW, sebagaimana dia sebut taman syurga ma baina minbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah, dan disebut majlis ilmu ni pun raudhatun min riyadil jannah. Dah masuk waktu kan? Dah. Kau tak ada tak? 1 minit lah, boleh lah. So begitulah peringatan kita pada hari ini, dan ingatlah segala yang baik itu Allah Ta'ala, dan kalau ada sebarang kekurangan itulah kesalahan saya, dan saya akan ke depan lagi saya akan baca kitab Riyadhus Shalihin lah. Kita berkitab lah sikit, kalau bebas sangat kan bebas sangat, jadi kita berkitab lah. Kalau dapat saya cari yang ada sedikit perangai ringkas tu lebih baik lah, tapi sekarang saya baca yang asal lah, supaya kita dapat mengupasnya sikit sebanyak. Aqulu qawli hadha wa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin qaidul mujahidin wa ala al-muslimin. ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم نحن العالمين. تقبل الله منكم.